bagi semua. Ya, Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi masuk kelas saya pada pagi ini. Walaupun kita bermula agak lambat, tetapi tak apa, memberi peluang kepada awak untuk sarapan dulu apa semualah. Okey, so hari ini kita akan sambung semula berkenaan dengan bab yang keempat, matematik pengguna, iaitu bawah topik percukaian. Yang mana minggu lepas kita dah belajar sedikit berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai pelepasan cukai dan juga pengecualian cukai. Okey, untuk mengira cukai yang perlu, pendapatan yang bercukai. Okey, hari ini kita akan belajar dengan contoh. Okey, so contoh satu ni semua ada dalam buku teks awak ya. Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak 125,300 termasuk allowance. Okey. Diberi bahawa allowance berjumlah 12,340 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Jumlah pelepasannya pula ialah 22,500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. So, bila kita nak kira pendapatan bercukai, ada formulanya. Okey, ada formulanya. Mudah sahaja formulanya. Iaitu untuk kira pendapatan bercukai adalah dengan mengira dahulu jumlah pendapatan tahunan. Okey, so diberi di situ jumlah pendapatan tahunan Cik Khairul adalah sebanyak 125,300. Itu jumlah pendapatan tahunan. Tetapi di dalam pendapatan tahunan itu juga termasuk dengan allowance. Okey, seperti mana yang saya dah maklum minggu lepas, yang mana allowance ini tidak dikira untuk cukai pendapatan. So kita akan tolak allowance ini iaitu berjumlah 12,340 ni daripada pendapatan tahunan. Okey. So jumlah pendapatan tahunan yang dikira adalah RM112,960. Itu yang dikira. So kalau katakan termasuk allowance tu kena buang dahulu. Okey. Itu yang pertama, jumlah pendapatan tahunan kita dah dapat iaitu 112,960. Kemudian daripada jumlah pendapatan tahunan ni kita akan tolak dengan pengecualian cukai. Bagaimana kita nak tahu ada pengecualian cukai ke tidak? Okey, pengecualian cukai ini adalah berbentuk derma ataupun sumbangan. Itu saja. Pengecualian cukai adalah berbentuk derma ataupun sumbangan. Tak kisahlah sumbangan kepada siapa. Okey, tetapi kepada badan-badan yang diiktiraf oleh kerajaan lah. Okey, seperti rumah anak yatim, rumah orang tua, badan-badan kebajikan, macam tu. Perpustakaan mungkin, okey, ataupun kalau syarikat tu dia nak menaja satu-satu program pun boleh. Okey. Jadi di situ ada dimaklumkan dalam contoh itu pada masa yang sama dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. So kita letakkan RM2,000 di situ. Okey. Kemudian satu lagi adalah pelepasan cukai. Pelepasan cukai pun dia maklum kat situ berjumlah 22,500. Okey, 22,500. Jadi nilai-nilai ini kita tolak untuk dapatkan pendapatan bercukai. Okey, macam mana kita nak tolak? Iaitu jumlah pendapatan tahunan 112,960 tolak dengan pengecualian cukai iaitu 2,000 tolak dengan pelepasan cukai iaitu sebanyak 22,500. So pendapatan bercukai bagi Encik Khairul adalah 88,460. Itu yang pertama. Okey. Nah, itu yang pertama, pendapatan bercukai. Okey, ada formulanya ni. Okey, so formula ni kena ingatlah bagaimana nak cari. Okey, selesai contoh satu. Ini kaedah bagaimana kita nak cari pendapatan bercukai. Okey, contoh dua. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai. Kali ni dia dah bagi dah pendapatan bercukai iaitu sebanyak 47,531. Dia telah
membayar zakat berjumlah 280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh asraf bagi tahun tersebut. Okey, so perkara pertama, pendapatan bercukai. Memandangkan contoh 2 ni dia terus bagi pendapatan bercukai, so tidak perlu kira pendapatan bercukai seperti mana dalam contoh 1. So sekarang kita nak hitung cukai pendapatan sama seperti pendapatan bercukai, ada formulanya juga. Okey, itu formula bukan susu galur. Cara bagaimana kita nak hitung cukai pendapatan, iaitu yang pertama mesti cari dahulu pendapatan bercukai. Okey, untuk contoh 2 ni pendapatan bercukai dia dah bagi RM47,531. Itu dia dah bagi. Kemudian bila dah dapat pendapatan bercukai, kita kena hitung cukai pendapatan. Bagaimana nak hitung cukai pendapatan? Ada jadual. Ikut jadual. Mesti dah kita ikut pendapatan bercukai yang telah kita kira tu. Okey, ini rujuk jadual. Dalam exam jadual ni diberi. Cuma kena tahu baca jadual. Okey, jadi apabila jadual itu ada, ingat kita, okey, ini jadualnya. Mungkin jadual ni berbeza-beza sebab ini jadual untuk tahun taksiran 2020. Tak kisahlah. Tapi dalam exam dia akan bagi. So awak rujuk jadual ini. Okey. Kemudian ini jadual yang diberi. Tadi kita tengok tadi berapa ribu pendapatan bercukai dia? RM47,531. Itu pendapatan bercukai dia. So kita tengok pada jadual dia dapati 47,531 ni berada dalam lingkungan 35,001 hingga 50,000. Macam tu. Okey, 5,001, 35,001 hingga 50,000. Okey, so ada cara nak kira iaitu 35,000 pertama awak kena bayar RM600. So 35,000 pertama kena bayar RM600. Okey. Kemudian untuk 15,000 berikutnya kita ada baki berapa? Okey, ini kita punya pendapatan bercukai. Encik Khairul punya pendapatan bercukai. 47,531. Jadi 47,531 ni tolak dengan 35,000 kita nak baki. Okey, 35,000 ni. Tolak, kita nak ambil baki dia tu. 8,000. Okey, 8,531. Ni yang berikutnya, 35,000 pertama memang kena bayar 600. Kemudian kita cari baki dia iaitu 8,531 ini akan didarabkan dengan 8%. Ini persen je. Ruangan ini adalah persen. Okey, yang ni tak dikira ni. Ini 1,200 ni merujuk kepada maksimum perlu bayar. Maksimum perlu bayar. Contoh, kalau katakan dia bernilai 15,000 berikutnya, tak kira lah 1,200. Tetapi nilai berikutnya bukan 15,000 tetapi 8,531. So 8,531 ni darab dengan 8%. Okey. Dapat dengan 8%. So RM, bila tekan kalkulator, 8,531 darab 8%. So akan dapat 632.48 sen. Sorry, 682 bukan 632. Okey, 682. So tambahkanlah kedua ni. Itu pendapatan yang kena cukai awak. Okey. Cukai pendapatan awak, sorry. 1,282,48. Macam tu. Okey, ini cara nak baca daripada jadual. Mesti dapatkan dahulu pendapatan bercukai. Okey, tu nilai dia.
Oh, saya salah kira, minta maaf. Saya salah kira 12,000, minta maaf. Saya kena padam. Minta maaf. Saya salah kira. Okey. Okey. So, bila ditolak 47,531 dengan 35,000, bakinya adalah 12,531. Maafkan saya salah kira. Okey, so bila didarabkan dengan 8% akan dapat RM1,002.48. Okey, jadi jumlah yang kena cukai adalah 600 yang pertama tadi tu ditambahkan dengan 1,002.48. Jadi akan dapat RM1,602.48. Itu yang awak kena cukai. Okey. So 1602.48. Okey, itu yang kedua. Okey, yang pertama hitung pendapatan bercukai. Untuk soalan ini tidak perlu hitung sebab dia dah bagi 47,531. Kemudian yang kedua, kita nak hitung cukai pendapatan, kita kena rujuk jadual seperti mana saya tunjukkan tadi dan kita buat kiraan di situ. So didapati Encik Ashraf ni kena cukai pendapatan sebanyak RM1,602.48. Okey, kita tengok yang ketiga. Tolak rebate cukai. Tolak rebate cukai ni adalah ada dua keadaan. Seperti mana saya maklumkan minggu lepas. Ada dua keadaan saja yang membolehkan seseorang itu ditolak rebate cukai, iaitu pendapatan cukai tidak melebihi RM35,000. Okay, Encik Ashraf, pendapatan bercukai adalah RM47,000. So, dia tidak layak untuk yang ini. Okay, dia tidak layak untuk yang ini. Okay, yang kedua, dia ada dua ya, pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Yang kedua, dia ada buat bayaran zakat atau fitrah tak? Okay, so kalau ikutkan soalan contoh 2 ni, dia ada buat bayaran zakat sebanyak 280. So dia layak untuk mendapat pelepasan. Kena tolak lagi RM280. Okey, jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri adalah RM1,602.48 tolak dengan rebate cukai 280. So Encik Ashraf kena bayar RM1,322.80. Salah kira tu, minta maaf, 48 sen. Salah kira pula daya ni. 48 sen ya, bukan 80 sen. Okey, itu cara nak kira cukai pendapatan. Kita tengok contoh lain pula. Okey, ni panjang sikit contohnya. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan 300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, iaitu untuk individu, seperti mana saya bentangkan minggu lepas, setiap individu layak mendapat pelepasan RM9,000. Jadi dia boleh claim lah. Insurans hayat dan KWSP maksimum boleh claim hingga RM7,000, tetapi dia hanya buat bayaran RM5,800 sahaja untuk tahun 2020. So dia boleh claim RM5,800 sahaja. Insurans perubatan maksimum dia boleh claim adalah RM3,000. Okey, tetapi pada tahun 2020 dia hanya buat bayaran RM1,700 sahaja. Yuran pengajian sendiri, okey, dia belajar lagi. Okey, maksimum boleh claim RM7,000, tetapi dia buat bayaran RM4,000 sahaja. So boleh claim RM4,000 sajalah. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya
layak. Okey, ini soalan penuh. Soalan penuh. So kita tengok satu-satu bagaimana nak selesaikan. Kita nak cari cukai pendapatan. Okey. Jadi macam mana? Yang pertama, okey, kita ikut dia punya flow dia, iaitu pertama mesti hitung pendapatan bercukai dahulu. Okey, seperti mana soalan yang pertama, contoh yang pertama. Okey, hitung pendapatan bercukai. Okey, ingat lagi bagaimana nak hitung pendapatan bercukai? Okey, itu formulanya. Pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey, kita kira satu-satu. Jumlah pendapatan tahunan ada dimaklumkan di situ. 52,770. Ini pendapatan tahunan bagi Encik Chan. Dia tak ada maklum pasal allowance apa semua. Okey, so ini adalah pendapatan bersih dia lah. Okey, 52,770. Okey, kita tengok pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni ingat, dia adalah berkaitan dengan derma atau sumbangan. Ada tak dekat situ? Ada RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Ada. Bila ada, kena masukkanlah pengecualian cukai iaitu sebanyak RM300 itu. Okey. Yang seterusnya adalah pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni macam mana? Itu yang semua yang ada dalam jadual itu. Yang ada dalam jadual itu semua adalah pelepasan cukai. So jumlah pelepasan cukai yang layak dituntut oleh Encik Chan adalah sejumlah RM20,500 bila ditambah individu RM9,000 dengan insurans hayat dan KWSP RM5,800, insurans perubatan RM1,700, yuran pengajian sendiri RM4,000. So dia layak mendapat pelepasan cukai sebanyak RM20,500. Okey, dah ada dah jumlah pendapatan tahunan, dah ada dah pengecualian cukai, dah ada dah pelepasan cukai. Jadi kita boleh kira pendapatan bercukai Encik Chan, iaitu sebanyak RM31,970. Okey. Okey, RM31,970. Okey, ingat itu kita punya pendapatan bercukai. Okey, kita teruskan. Bila kita dah dapat pendapatan bercukai RM31,970, kita akan hitung pula cukai pendapatan. Ini kena rujuk jadual. Jadual akan diberi ya, sama je. Jadual akan diberi. So ingat kita akan cari RM31,970. Mana? RM31,000 tu. Dia berada di situ. Okey, dia berada di situ. Jadi RM31,970 berada di situ. Jadi kita akan kira satu-satu. Okey, RM20,000 pertama kena bayar RM150. Okey, sekejap ya. Okey, maaf ada hal tadi. Jadi, okey kat situ. Jadi RM20,000 pertama kena bayar RM150. Itu dah confirm. Jadi dah bayar dah untuk RM20,000 pertama, kita cari baki. Bakinya adalah RM31,970 tolak RM20,000. Jadi dapat berapa? RM11,970. Itu baki. Jadi RM11,970 ini darab dengan 3%. Kenapa 3%? Sebab bagi jadual ini dia dikehendaki bayar 3%. Dia ikut kadar masing-masingnya. Makin besar pendapatan awak, makin tinggi peratus awak.
kena bayar. Okey, jadi 3% didarabkan dengan 11,970 akan dapat RM359.10. Jadi bila ditambahkan dengan 150, okey 20,000 pertama tadi kena bayar 150. Yang berikutnya kena bayar 359.10. Jadi jumlah kena cukai 509.10. Okey. Jadi kita pergi, bila kita rujuk jadual, jumlah kena bayar adalah RM509.10. Okey. Jadi kita tengok dia boleh tolak rebate cukai ke tidak. Okey, apa syarat rebate cukai? Sama ada pendapatan bercukai dia tidak melebihi 35,000. Dia lebih ke tak? Dia kurang. Kenapa? Tengok, pendapatan bercukai dia adalah 31,970. Jadi dia layak untuk dapat rebate cukai lagi. Sebanyak berapa? Kalau dia pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000, dia layak dapat RM400. Layak dapat pelepasan, tolak lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada bayar zakat fitrah. Kebetulan dia orang Islam, Encik Chan. Oh, minta maaf. Dia bukan orang Islam ni. Okey, tak apa. Ingat zakat fitrah ni untuk orang Islam saja. So dalam ni tidak ada. Okey, dia tidak bayar zakat fitrah. Dia bukan orang Islam kan. Jadi tak ada masalah. Jadi dia dah dapat pelepasan RM400 lagi. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan adalah RM509.10 tolak RM400. So dia hanya bayar kepada lembaga hasil dalam negeri sebanyak RM109.10. Okey. Okey. Ada soalan tak nak tanya berkenaan dengan ini? Ada soalan? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, itu saja untuk hari ini dulu. Itu saja untuk hari ini dahulu. Di bahagian akhir tu ada latihkan diri 4.1C. Okey, soalan 1 masih lagi awak boleh kira. Soalan 2 pun awak boleh kira lagi. Soalan 3 rasanya dah boleh kira juga. Okey. Soalan 4 belum boleh lagi lah, saya tak ajar lagi. Soalan 1, 2, 3 tu boleh cuba jawab. Iaitu latihkan diri 4.1C. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada ya. Okey. So kita berhenti dulu setakat ini. Kita sambung semula esok insya-Allah. Ambil kehadiran dulu. Itu yang penting kan. Ambil kehadiran dahulu. Okey, alhamdulillah keadaan dah diambil. Kita ada 15 orang, 14 orang yang hadir ini. Okey, nanti saya share bahan-bahan dalam grup awak nanti. Okey, so jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih sebab sudi masuk kelas saya. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.